Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Baik, okey, saya teruskan video saya ni ya. Baik, berkaitan dengan video ni kelas, pastikan awak tidak ada masalah tau untuk menggunakan cara yang macam ni ya. Kalau ada masalah awak tolong bagi tahu saya ya. Awak jangan diam tak tahu apa ya, bagi tahu saya. Jangan bagi tahu orang lain ya, bagi tahu saya. Okey. Baik, semalam kita lihat ini yang kita lihat semalam, iaitu dengan proses penggandaan yang berlaku menggunakan kaedah jadual kan. Ni semalam kita buat semalam ya, kaedah jadual. So kalau dalam gambar rajah, bagaimanakah? So semalam kita gunakan kaedah yang pertama ni kan, kaedah yang pertama. Jadi kaedah yang kedua ialah dengan menggunakan rajah. Dengan menggunakan rajah ni sebenarnya kita tak boleh kira sebenarnya berapa pengganda dan sebagainya, berapa jumlah pendapatan yang meningkat dan sebagainya. Tapi cuma kita nak tunjukkan ya bagaimana proses penggandaan itu dapat ditunjukkan dalam gambar rajah ya. Bagaimana proses penggandaan itu boleh ditunjukkan dalam gambar rajah. Baik. Sebenarnya berdasarkan jadual semalam, katakan ini adalah keseimbangan yang asal AE. AE ya, AE lah, iaitu AE yang sama dengan C tambah I. Andaikan ekonomi 2 sektor sajalah. Andaikan ekonomi 2 sektor. Dan selepas penggandaan, lepas penggandaan, ini merujuk kepada kaedah penggandaan yang kita buat berdasarkan jadual semalam ya, jadual semalam ya. Y keseimbangan berlaku di situ. Ini adalah garisan 45 darjah. Baik, setelah pelaburan bertambah sebanyak 10 juta, so berlaku peralihan AE ke atas, ataupun AE telah meningkat kepada C tambah I1 kan. Kan keseimbangan berlaku pada Y1 kan, keseimbangan berlaku pada E1 dengan pendapatan negara yang baru sebanyak Y1. So kesimpulan dia, pendapatan negara telah meningkat. Baik, berdasarkan jadual semalam, berdasarkan jadual semalam, kenaikan pelaburan ini adalah sebanyak 10 juta. 10 juta. So jadi pendapatan negara pada mulanya akan bertambah sebanyak so AE akan bertambah sebanyak 10 juta. Dia naik sebanyak 10 juta ya. Dan pada peringkat awal, pendapatan negara juga bertambah sebanyak 10 juta. Ni. 10 juta. Ke sini. Ya. Tak apa, yang bawah ni tak abaikan, yang tepi ni. Saya buat garis lurus lah, senang. 10 juta. Lepas tu, dalam proses seterusnya, pendapatan negara yang bertambah sebanyak 10 juta ni, 10 juta ni akan menyebabkan C meningkat sebanyak 8 juta lagi kan. C meningkat sebanyak 8 juta. So yang ini ia akan menyebabkan AE naik lagi. AE naik lagi. Mula-mula ini 8 kan. Sorry, ini 10. Ini 8. Yang kita tunjukkan berdasarkan jadual semalam Lepas tu kenaikan ni menyebabkan naik lagi 8. Proses ini akan naik lagi sampai tak nampak. Kan? Sebab itulah kita tak boleh nak hitung ni proses tangga ini. Tangga ini akan berlaku sampailah habis proses penggandaan. Tangga itu akan wujud sampailah habis proses penggandaan. Sebab itulah dengan rajah kita tak boleh hitung. Kita last kali kita kena gunakan proses penggandaan juga. Semalam kita tunjuk berapa peringkat? Satu saja kan. Ini satu peringkat. Ini satu peringkat. Ini satu peringkat. Jadi 1, 2, 3. Kita kira semalam sampai 3 peringkat saja kan.
Peringkat yang seterusnya kita tak kira, kita terus jump kepada jumlah dia dan kita hitung jumlah dia itu dengan menggunakan pengganda. Okey, menggunakan pengganda. Baik. Jadi, apa tujuan kita gunakan kaedah pengganda ni sebenarnya? Okey, tujuan kita menggunakan kaedah pengganda ni sebabnya kita nak menghitung, ya. Tapi sebelum itu saya nak bagi ringkasan lah, ya. Saya nak bagi ringkasan berkaitan dengan pengganda lah. Okay, biasanya pengganda ni, pengganda ni dia, kita boleh ingat je sebenarnya, kalaulah MPC, okay, dan ini pengganda, okay, pengganda ataupun nilai K, kalau MPC 0.6, penggandanya 2.5. Kalau MPC 0.75, penggandanya 4.0 ataupun 4. Kalau MPC 0.8, penggandanya 5.0 ataupun 5. Okey. Dan biasanya dia ni je. MPC yang keluar dalam pembelajaran kita ni je. Dia tak banyak lah. Dia tak banyak dia tak banyak lah keluar, kan. Tak banyak lah jenis 0.45 ke, kan. 0. Apa? 0. Nampak tak? Awak nampak tak? Nampak 0. Berapa? 0. Yang nombor susah-susah dia tak akan bagi. Biasanya 0.6, 75, 0.8. Macam tu saja, dan biasanya MPC lebih besar daripada MPS. Awak kena ingat, ya. Awak kena ingat yang tu. Okey, kenapa kita kira MPC, kan, pengganda dan sebagainya? Sebab kita nak lihat dalam satu topik lagi, okey, iaitu dasar fiskal. Okey, dasar fiskal. Okey, dasar fiskal atau nama lain dia, ya, atau nama lain dia ialah dasar belanjawan. Okey, dasar belanjawan. Okey. Ini tujuan kita kira pengganda dan sebagainya tu, ya. Kita nak lihat bagaimana formula-formula tersebut boleh digunakan untuk menjalankan dasar fiskal. Okey. So sebenarnya dasar fiskal ni, kalau ikut definisi awak boleh lihat dalam buku rujukan awak lah. Dasar fiskal ialah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan. Okey, langkah-langkah kerajaan lah. Sebenarnya dia punya definisi dia macam ni. Okey, sudah pastilah merupakan langkah-langkah kerajaan, okey, mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi ekonomi ataupun mempengaruhi kegiatan ekonomi. Dengan cara mengubah, G dan T, iaitu mengubah perbelanjaan kerajaan dan cukai. Dengan cara mengubah perbelanjaan kerajaan dan cukai. Inilah definisi dia secara umumnya. Secara umumnya. Inilah definisi dia, ya. Awak kena faham je, tak payah ingat langkah-langkah kerajaan ataupun langkah-langkah kerajaan dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi ataupun dalam mengatasi masalah ekonomi dengan cara mengubah perbelanjaan kerajaan dan mengubah cukai. Mengubah cukai. So, mengubah cukai, ya. Kalau mengubah cukai, mengubah perbelanjaan kerajaan, kita akan simbolkan dia perubahan G. Kalau mengubah cukai, kita akan simbolkan dia mengubah T, kan? Kita simbolkan dia macam tu nanti, ya. Tapi, ya, apa bezanya? Apa kesannya perubahan G kepada ekonomi? Itu yang kita nak lihat nanti. Apa kesannya? Apa kesan perubahan
apa kesan perubahan T terhadap kegiatan ekonomi. Itu yang kita nak lihat. Bagaimana? Ya, persoalan dia di sini ialah bagaimana. Ini yang penting ni. Okey, bagaimana perubahan G ini mempengaruhi kegiatan ekonomi. Baik. Jadi, okey, dengar ya. Kalau awak ada tak faham nanti, berdasarkan video ni, awak boleh tanya saya. Ya. Awak bagi tahu saya pada minit ke berapa kan, saat ke berapa, cikgu saya tak faham lah yang tu. Boleh, tak ada masalah. Okey. Baik. Melalui dasar ini, okey. Kerajaan boleh buat 3. Okey. Yang pertama, mengubah G sahaja. Okey. Yang kedua, mengubah T sahaja. Yang ketiga, kerajaan boleh mengubah G dan mengubah T secara serentak. Mengubah G dan mengubah T secara serentak. Ya. Kedua-duanya boleh dijalankan. So, kita ada 3 lah. Ya. 3 langkah dalam dasar fiskal untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Kan? Jadi, kalaulah kerajaan melaksanakan dasar yang ini, okey, implikasi dia ada. Ini kita panggil dasar belanjawan apa? Okey. Katakan bila dia ubah secara serentak macam ni, kan? Berubah secara serentak pada masa yang sama, kan? Jadi akan wujud pula satu topik yang kita panggil jenis belanjawan. Okey, jenis belanjawan. Jenis belanjawan. Contoh, kan, jika yang pertama, okey, yang pertama jenis belanjawan yang pertama ialah apabila perubahan G, okey, lebih besar daripada perubahan T, okey, nama dia ialah belanjawan kurangan. Nama dia. Ataupun juga kita panggil belanjawan defisit. Kenapa kita panggil belanjawan defisit? Sebab ya, ini perbelanjaan kerajaan. Ini adalah hasil kerajaan. Kan? Jadi, bila kerajaan berbelanja lebih besar daripada hasil yang dia dapat, menyebabkan kerajaan perlu berhutang. Sebab hasil sikit, belanja lebih. So, namanya belanjawan kurangan ataupun belanjawan, okey, belanjawan defisit. Ya. Okey. Yang kedua adalah apabila perbelanjaan kerajaan lebih kecil daripada hasil yang diperolehi. Cukai kan hasil kan? Cukai kan hasil kerajaan. So, bila keadaan ini berlaku, nama yang kita panggil ialah belanjawan lebihan. Okey, yang ini nama dia belanjawan lebihan. Okey, ataupun surplus dia panggil, ya. Surplus. Dan yang ketiga, jika kerajaan berbelanja, okey, lebih sama dengan hasil yang dia dapat, okey, maka nama belanjawan ini kita panggil belanjawan, okey, belanjawan seimbang. Ya, belanjawan seimbang. Kena ingat ni nama dia ni, ya. Kena ingat. Belanjawan seimbang, belanjawan lebihan dan belanjawan kurangan. Kerajaan boleh buat pada bila-bila masa mengikut kesesuaian ekonomi. Baik. Dalam konteks yang kita nak belajar ni, okey, dasar belanjawan lebihan, okey, ataupun dasar belanjawan lebihan ini, tujuan dia adalah untuk lebihan ini ialah juga kita panggil dasar fiskal menguncup. Ada nama lagi, ya. Dasar fiskal menguncup.
Okey, menguncup. Hari itu saya tanda kertas kan. Pelajar dalam skema yang dibincangkan, ya. Pelajar tak tulis perkataan menguncup, salah. Ya? Salah kalau pelajar tak tulis perkataan menguncup. Ya? So awak kena berhati-hati. Kalau belanjawan kurangan, ya, nama lain dia dasar fiskal mengembang. Okay, dasar fiskal mengembang. Dan nanti saya bagi tahu kenapa nama dia macam tu. Kan? Dan ya, nama lain bagi nombor 3 ni tak ada. Dasar belanjawan seimbang ataupun dasar belanjawan terimbang pun boleh. Okey, terimbang pun boleh juga. Baik. Kenapa kurangan ni diberi nama juga sebagai dasar fiskal mengembang? Sebab yang ini digunakan untuk mengembangkan ekonomi. Okey, kerana ekonomi dalam keadaan deflasi, maka dasar fiskal mengembang akan dilaksanakan. So, dasar ini digunakan untuk mengawal deflasi. Okey, mengawal deflasi, ya. Mengawal deflasi. Deflasi ni nama lain juga apa? Kemelesetan ekonomi ataupun juga berlaku pengangguran dalam ekonomi. Dan manakala yang ini pula dasar fiskal menguncup. Dan lebihan maknanya hasil lebih, walaupun kerajaan dapat hasil banyak, kerajaan belanja sikit saja. Sebab apa? Sebab ini nama dia, kenapa diberi nama menguncup? Kerana dasar nombor 2 ini akan dibuat jika ekonomi dalam keadaan inflasi. Bila inflasi, masyarakat terlalu banyak kuasa beli, terlalu kuat kuasa beli masyarakat. Kan? Kuasa beli masyarakat terlalu kuat, maka kerajaan akan berusaha untuk mengurangkan kuasa beli masyarakat dengan melaksanakan belanjawan lebihan. Dasar fiskal menguncup ini, ya, sebab apa? Dilaksanakan untuk mengatasi ataupun mengawal, apa boleh juga kan? Mengawal inflasi. Inflasi, harga, kenaikan harga. Kan? Inflasi. Bila kerajaan kurang belanja ni, ini kurang belanja lah ni. Kurang belanja, maka ekonomi akan jatuh. Pendapatan negara jatuh. Bila pendapatan negara jatuh, pendapatan pengguna pun jatuh, masyarakat pun jatuh. Kuasa beli jatuh. So, bila kuasa beli jatuh, permintaan terhadap barang berkurang, harga akan jatuh. Inflasi dapat dikawal. Kan? Ya. So, untuk belanjawan seimbang pula, untuk menstabilkan ekonomi. Untuk menstabilkan ekonomi kita dah okey. Ya, ekonomi kita dah okey, tapi dia perlu juga melaksanakan dasar fiskal. Ini untuk tujuan menstabilkan ekonomi supaya kekal di situ. Supaya kekal di situ. Okey. Baik. Okey, ada soalan nak tanya? Tolong WhatsApp saya. Jangan awak diam, saya pun tak tahu kan? Depan belakang kan, dan sebagainya kan. Awak senyap je dalam grup pun senyap je. Awak tak rindu ke dekat suasana kita dalam kelas? Mesti awak rindu kan. Okey, so itu saja untuk kali ini. Kita akan sambung pada kemudian pula ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera.